Nama Kak Nur Syafiqah. Bisnes akak buat sushi, lubuk sushi ni dengan suami sebenarnya berdua. So dua orang lah founder untuk sushi ni kiranya. Uh, tapi suami akak tak, dia tak available lah sekarang. Okay, ada, jadi nak mula soalan apa tu dulu? Dah start record ke? Siapa Alik? Dah start record ke? Baru nak mula sekali secara formal. Assalamualaikum. Nak panggil Puan kan? Boleh. Puan, kami dari Instrumental Kelantan. Kita tujuan kita interview ni untuk assignment pertama kita orang dalam subjek keusahawanan strategik. Jadi soalan pertama, boleh tak Puan terangkan tentang latar belakang, maksudnya macam mana lubuk sushi ni bermula, macam mana perjalanan akak sampai sekarang, berapa tahun je? Okay. Lubuk sushi ni bermula home base tau. Kami start dari rumah. Ambil order dari rumah, masa tu PKP. Kita buat home base je dulu. Lepas tu masa dah start boleh, lepas PKP tu kita kan dah ada waktu yang boleh dah start boleh meniaga balik. Kita mulakan dengan meniaga tepi jalan. Kita mula dengan meniaga tepi jalan lah kiranya. Okay, dalam yang tu hampir setahun tak silap. Hampir setahun macam tu. Lepas tu baru kita buka kedai. Buka kedai yang pertama tu dah 2 tahun. Dan tahun ni kita bermula 2020. Tahun ni masuk tahun keempat. Kami dah buka 2 outlet. Outlet kedua di Jasin. Yang pertama kami di Tangkak. Okay, yang kedua ni di Jasin. Selepas setahun kami berniaga di gerai tu, baru kami buka kedai. Lagi nak tahu apa lagi macam tak apa, tanya je. Okay, berdasarkan bisnes akak, apa visi akak, visi dan misi bisnes ni? Dulu kami buat sushi ni sebab kalau perasan sushi ni kebanyakannya, dengar tak? Dengar kan? Sushi ni kebanyakannya yang ownernya biasanya Chinese. Biasa kalau orang Melayu buat jarang, dan kalau ada pun diorang rasa diorang tu tak sama macam mana rasa yang macam kalau orang suka pergi Sushi King ke apa kan. Diorang nak dapat rasa tu macam susah. So kami fikir kita nak ubah mindset orang. Kalau street sushi ni, sushi jalanan je, mesti orang akan fikir sushi Melayu, sushi macam tak sedap apa semua tu. Jadi kita buat R&D betul-betul, memang buat macam mana dapatkan formula betul-betul rasa sushi yang betul, yang betul-betul ikut speknya lah kiranya, bukan macam main jual je. Jadi kami buat betul-betul macam tu supaya kami dapat keyakinan orang-orang, customer semua, supaya yang kami ni boleh, street sushi ni, sushi jalanan pun boleh sama level dengan kat kedai juga. Misi kami nak buka, bila dah start, kami dah dikenali dengan street sushi, kami join masuk Uptown, masuk event dekat U, kita nak orang kenal. Lepas tu bila kita dah buka kedai, kita dah stabil, kita buka kedai, orang lagi kenal kita. Jadi misi lubuk sushi ni, kami nak buka lebih lagi outlet sebenarnya. Sebab lagi satu, Muslim owner memang jarang buka kedai sushi. Sebab nanti macam sampai sekarang pun akak masih saya pun masih orang akan mesti tanya macam tu lagi. Kita sebab produk kita ni orang macam masih was-was lagi. Mesti biasanya orang akan ingat Chinese je buat. Jadi misi kami tu, kami nak perkenalkan yang sushi Muslim pun boleh ada juga dekat pasaran. Ada boleh buka banyak outlet. Cuma konsep kita kios. Kita bukan macam boleh dine in ke apa. Kita nak kembangkan lagi lah, banyak outlet lagi di merata lagi.
Okay. Visi. Ada soalan lagi? Visi. Apa namanya? Okey, kalau tadi akak dah cakap tentang visi dan misi sebagainya. Boleh tak akak terangkan lebih lanjut tentang latar belakang maksudnya perniagaan akak itu sendiri. Maksudnya macam mana akak start perniagaan, macam mana akak boleh terfikir untuk buka lubuk sushi, macam mana akak boleh minat untuk mulakan perniagaan. Macam tadi akak cakap kan, permulaannya ni bermula dengan PKP. Masa tu kita tak boleh keluar ke mana-mana. Lepas tu kita orang ni memang boleh cakap memang suka sangat makan sushi. Suami isteri suka. Jadi masa tu nak keluar pun tak boleh. Lepas tu akak duduk tangkap tau. Tangkap ni lagi lah memang tak susah nak dapat sushi apa semua. Lepas tu kita belajar. Suami akak belajar buat. Sebab kita asalnya nak buat makan sendiri je. Lepas tu jadi minat nak try cuba jual. Lepas tu suami akak akan buat betul-betul. Dia belajar memang R&D betul-betul buat macam mana. Sebab kita tak nak macam orang akan cakap ni pulut ke apa. Sebab kita memang pakai beras Jepun semua. Kita tak ada macam pakai pulut lah apalah macam orang sangka. Kita buat betul-betul. Kita pakai cuka semua sama. So dari situ kita try and error. Lama proses dia try and error tu. Nak dapatkan betul-betul. Sampai dah jual pun bila kita dapat komplain kita perbaiki lagi. So dari situlah bermulanya dari PKP tu lah. Kita dapat idea buka semua tu. Bermodalkan pun semua modal sendiri. Cuma tak sure yang modal asas tu berapa, tapi memang asalnya memang buka sendiri semua tanpa bantuan apa siapa-siapa pun. Dan itulah tercetusnya idea tu sebab tu minatnya. Dan macam akak cakap tadi, visi kita tu kita nak kenalkan lagi Muslim sushi pada orang. Nak bagi orang yakin lagi yang orang Melayu pun boleh buat sushi yang ada outlet banyak-banyak juga. Macam tu. Okey, terima kasih Kak atas jawapannya. Seterusnya boleh tak Kak kongsikan objektif kedai objektif perniagaan? Objektif perniagaan ni nak cakap ni macam dia lebih kurang macam visi tadi kot. Akak lebih pada nak sebenarnya target kita nak buka lebih lagi cawangan outlet lain. Dalam masa yang sama kita membuka peluang pekerjaan juga dekat orang lain. Kita dapat buka peluang lagi pekerjaan dan kita nak kukuhkan nama Muslim produk tu, maksudnya Muslim sushi tu sendiri. Kita nak kuatkan kat situ lah. Faham. Seterusnya soalan apa strategi yang akak gunakan untuk buka perniagaan ni? Sorry, apa dia? Apa strategi yang akak gunakan untuk buka perniagaan ni? Strategi nak buka perniagaan ni? Sekejap. Kita fikir balik strategi perniagaan. Kejap. Kak pun blur kejap. Strategi perniagaan ni maksudnya strategi nak kembangkan ke? Atau Dia macam strategi yang akak guna macam menciptakan lagi usaha untuk pertumbuhan. Beli sikit nak jawab tu. Strategi nak menubuhkan ni. Maksudnya step by step akak mulakan perniagaan ni. Maksudnya macam mana? Macam Usaha akak usaha akak untuk tubuhkan syarikat akak. kedai tu. Faham. Cuma sebab mulanya kita buka pun sebab dari rumah kan, home base. Macam mana saya cakap strategi kita
dengan cara marketing lah. Maksudnya Dekat mana tu? marketing kita buat FB ads pun kita buat. Lepas tu social media macam semula kita iklankan dekat Facebook, group, Instagram, TikTok, melalui medium-medium tu lah. Kita strategi untuk itu strategi marketing kita lah sebenarnya, moto marketing strategi. Strategi untuk bangunkan ni susah sikit nak jaga. Macam mana tu Boleh ke? Dapat tak? Boleh tak? Boleh lah. Maksudnya akak guna marketing. So macam ni Kak, apa aplikasi atau media sosial yang akak guna untuk akak kembangkan lagi akak punya bisnes cicilan ni? Boleh tak soalan tu? Apa sosial media yang digunakan? Macam sosial media ke atau ada aplikasi-aplikasi lain yang akak gunakan untuk akak perkenalkan lagi akak punya syarikat ni dekat orang luar, untuk orang awam? So far memang kita lebih pada FB ads, Facebook, kita buat ads dengan TikTok lah. Kita aktif lagi kat situ lah melalui konten semua tu. Website kita tengah buat. Itu lebih pada sebenarnya konsep yang kita akan buat lagi lepas ni, kita buat konsep investor. Maksudnya next outlet kita akan open untuk investor, invest pada kita untuk buka outlet baru, dan diorang akan ada persen dia lah, diorang akan dapat. Kiranya akak guna macam pendekatan sosial media untuk menarik. Betul. Lebih pada untuk tarik customer, untuk kenalkan lagi produk sushi ni melalui sosial media tu lah, TikTok, Instagram, Facebook. Tapi lebih pada Facebook lah sebab buat FB ads tu, buat ads. Jaya Kak. Habis dah? Ni yang kasi pula lah. Sebab strategi tak encourage. Bagi akak, pandangan akak untuk buat satu strategi yang berpotensi untuk memberi kekayaan yang lebih pada syarikat akak. Ada tak cadangan? Apa strategi akak untuk kembangkan lagi akak punya perniagaan? Strategi yang sekarang ni kita buat yang kita tengah approach konsep investor tadi, pelaburan daripada orang luar. Yang tu kita buat sekarang. Memang kita tengah buat RP, rancangan perniagaan, untuk kita propose dekat investor untuk dia invest pada kita, supaya melabur pada kita untuk buka outlet lain, dan dia orang akan dapat ROI balik lah, return of investment tu within 1 year dia orang boleh dapat, less than 1 year lah. Itu strategi kita untuk kembangkan perniagaan, untuk bagi keyakinan pada mereka macam mana kita nak build trust kan untuk investor tadi, untuk orang percaya dengan perniagaan kita. Kita sediakan RP, rancangan perniagaan yang baik lah, yang kita tunjukkan perkembangan perniagaan kita melalui akaun kita semua. Maksudnya macam tadi, betul lah, visi, misi, objektif memang kena ada supaya dia tahu macam mana kita punya ni. Lepas tu capacity perniagaan, kita punya production, dan kita punya akaun semua tu lah. Kita akan propose lah, kita akan buat rancangan perniagaan yang teliti lah untuk kembangkan lagi. Itu untuk akak lah, untuk perniagaan akak lebih pada tu sekarang. Kita target kepada investor lebih, jadi sebab contoh
kalau untuk customer tadi, pada akak cukup pada sosial media saja. Kalau untuk kembang ke outlet, kita perlukan yang investor tadi. Sebab kita dah ke arah yang macam tu lah. Okey tak? Okey. Bagi pandangan akak lah, untuk masa depan kedai akak ni, 5 tahun ke depan, apa yang akak nampak ke kedai untuk 5 tahun? Apa yang akak jangka ke atau jangka pun? Lebih kurang. Okey. Macam kata akak, dia sebenarnya macam sama je kalau korang pasang point dia. Tapi sebab itulah aim kami sekarang itu. Macam itu aim kami yang kami tengah usahakan sekarang. Which is apa yang kami akan jangka dan harapan bertambahnya outlet lagi di merata tempat lah. Outlet tu sendiri, kios tu, kios sushi tu. Nak tanya, macam mana akak boleh dapat pendedahan tentang ilmu perniagaan ni? Macam mana? Ini personal kita sebab memang jujurnya akak bukan student perniagaan, akak student engineering. Memang tak ada basic perniagaan. Sikit adalah tapi memang tak banyak. Akak lebih pada belajar daripada suami lah. Pendedahan tu lebih pada dia. Sebab dia memang ada bisnes sendiri juga apa semua. So pendedahan tu lebih pada tu, dan itu satulah, belajar daripada orang lah kiranya. Lagi akak ambil join program-program. Contoh pernah dengar tak InScan? Institut Keusahawanan Negara. InScan. Institut Keusahawanan Negara. Instant. Kita akan join kursus-kursus SME Bank, macam InScan tadi, PUNB. Itu itu semua agensi yang menawarkan program keusahawanan untuk yang sama ada baru, yang tengah buat dan yang dah senior pun boleh join program macam tu. Dia akan bagi pendedahan lebih lagi. Macam mana, macam awak tanya tadi, macam mana strategi perniagaan, cara nak urus perniagaan, cara nak kira modal, semua sekali. Dari situlah boleh belajar semua tu. Kakak nak tanya cabaran terbesar akak dalam menjalankan perniagaan akak. Apa cabaran yang terbesar akak hadapi, yang akak lalui? Yang so far Kak rasa cabaran terbesar tu dia berkait dengan ekonomi juga. Sebab benda ni memang sangat berkait. Kenapa Kak cakap macam tu? Contoh kita perlukan customer untuk beli barang kita. Tapi kalau diorang sendiri pun terkesan dengan harga barang lain apa semua tu, itu akan beri kesan yang maksudnya sale kita pun boleh jadi turun disebabkan tu juga diorang berjimat. Sales lah, pada akak cabaran penting memang sales tu lah sendiri. Jualan kita tu. Kita terkesan bila kerajaan sendiri ada kenaikan ni, orang mula berjimat. Dia berkait tau. Benda tu sebenarnya sangat berkait pada akak lah. Dia jadi orang mula berjimat, bukan orang tak nak beli produk kita, bukan sebab tak sedap ke apa, tapi orang berjimat. Mungkin orang akan beli, kita akan nampak tau sales kita akan tinggi awal dan hujung bulan. Tengah bulan drop. Itu biasa sebenarnya. Dan pada akak rasa bukan pada akak semua orang macam tu. Cara nak kita nak counter balik benda tu, itu yang kita buat promosi. Kita buat tengah bulan, kita buat promosi, kita buat happy hour. Kita offer untuk membership, kita bagi sekian-sekian lah, kita bagi less berapa persen, macam tu lah. Itu cara kita counter balik lah cabaran tu. Kita buat benda-benda tu. Faham. Seterusnya
Number soalan. Dia tanya soalan dulu. Okay. Okay, aku cadangan akak. Macam mana akak sesuaikan harga produk akak dengan belanjawan kerajaan pada tahun Pada tahun ni? 2024. Oh, okay. Tahun ni Untuk aku 24. sebenarnya kira inilah kan sebelum mulanya 2025 ni, kenaikan barang sushi ni totally import. Memang import. Bukan total. Boleh kata 80% import. 20% boleh dapat dari lokal. Bila ini pun berkait juga dengan inflasi. Faham kan inflasi? Tahu kan? Bila barang-barang ni kita import, mostly dari China, barang-barang buat sushi ni. Jadi bila bila ada berlakunya inflasi apa semua tu, barang naik, yang efeknya kat kita lah, yang pembeli ni, yang untuk business owner ni. Sebab kita beli, jadi kita tak boleh suka-suka naikkan harga. Lepas tu pada mulanya bila kita kira kos, kita kena start dengan kita kena ada range harga, supaya bukannya bila barang naik tiap-tiap tahun lah kita tiap-tiap bulan lah, contoh naik harga, tiap-tiap bulan lah kita naikkan harga. Tak boleh macam tu. Customer pun pelik dan memang akan lari lah. Walaupun sushi kita sedap macam mana pun, dia boleh jadi dia tak akan beli. Lepas tu kita bila kira kos, kita kena dia ada range dia, harga. Bila mana dalam mungkin range tu boleh guna lagi untuk mungkin setahun 2 tahun. Maksudnya bila ada kenaikan harga barang dalam setahun 2 tahun tu, kita boleh cover lagi. Macam tu harga. Jadi itulah masyarakat, balik pada tadi tu, cara pengiraan harga jualan kita tu kena ada range yang boleh untuk kita cover. Untung tadi tu dengan modal tadi kena ada extra supaya kita boleh cover bila ada kenaikan harga barang tadi. Jadi kita tak adalah terus katalah tiba-tiba barang tu naik, kalau ikut memang sangat terkesan. Jadi untung kita, margin kita tu, kita kawal kat margin kita yang akan kecil sebenarnya. Tak besar lah dah, jadi mengecil lah sikit. Tapi sampai satu tahap bila kita dah tak boleh cover, overhead cost kita, bahan mentah semua tak boleh cover, kita kena naikkan. Kita terpaksa naikkan jugalah, sebab jujur aku cakap, barang sushi sentiasa naik harga. Dia tak turun, dia naik aja barang-barang tu, harga dia tu. Sebab kita memang deal dengan memang kita import dari luar barang yang susah kita dapat. Macam kita buat nasi lemak, daun pisang kita boleh tanam, kita boleh ambil sendiri direct, macam itulah. Tapi untuk sushi ni, cabaran dia memang bahan lah, kos bahan. Kos dan nak dapat tu, sos dia tu, dia punya itulah sumber tu. Boleh dapat tak? Dapat. Okay. Jadi ada soalan. Saya tanya, masa dalam Tutup tanya ni. Hello. Nak tanya, dalam 2020 kan kita belanja COVID kan? Kejap. Bagi Alif tu ada. Hello. Teruskan nanti. Hello. Dengar? Hello. Ya, dengar Alif. Terus. Nak tanya kan, dalam 2020 kan kita dilanda COVID-19 kan. Jadi dalam masa 2020 tu, macam mana perniagaan kakak? Apa yang kakak hadapi? Adakah perniagaan kakak tu macam lumpuh ke? Macam mana? Untuk bisnes akak tak lumpuh sebab akak baru bermula pada PKP. Sebab soalan ni sesuai untuk orang yang dah lama buat bisnes sebelum PKP. Untuk akak memang akak mula masa PKP dan sangat okey masa PKP tu. Dia lain pula.
Untuk akak sebab akak mula betul-betul masa PKP. Baru bermula masa PKP tu. Sebab tak boleh nak buat apa, tak boleh nak ke sana, tak boleh ke sini, tak boleh bekerja macam biasa. Akak mulakan bisnes tu masa PKP dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Boleh kata. Sebab Nana especially masa PKP tu lah sangat orang cakap memang okey lah dia punya sales semua. Memang okey tu. Sebab akak mula PKP. Bukan yang macam dah buka kedai lama tiba-tiba PKP kena tutup. Yang tu memang akak memang boleh jangka, memang yang tu memang terkesan lah. Memang yang tu terkesan. Untuk akak tak. Sebab dan akak pun masa tu tak ada komitmen macam kedai ke apa lagi. Sebab home base dari rumah. Ambil order, tak ada risiko. Sebelum kakak kerja sushi tu, kakak ada kerja apa-apa ke? Apa yang menyebabkan kakak tengah bidang ke berniaga sushi tu? Tak ada sebab akak memang student, akak tengah buat PhD. So memang full time student lah, full time buat PhD. Tak ada kerja lagi. Akak ni je research assistant. Suami akak memang bisnes lah. Tapi dia bisnes lain, bukan F&B lah, bukan makanan. Kita mula memang idea tu sebenarnya idea dia. Idea suami akak yang nak try nak jual sushi tu sendiri, nak cuba-cuba. Dan alhamdulillah lah jadi sebab kita konsisten buat tu. Bahan semua kita jagalah semua benda tu. Saya tanya, kakak ada siapa target market kakak, macam sasaran utama kakak lah, macam remaja ke untuk berniaga sushi ni? Keutamaan kakak untuk ni lah, jual. Target customer ya? Customer target? Target customer. Okay, of course yang first sebab orang tangkap ni lah. Sebab akak duduk tangkap. Base memang kat tangkap. Sebab tangkap first sebab tak ada sushi. Ada satu je tu pun kedai Chinese. Melayu tak ada. Itu bagi akak jadi kita target kita tak ada, maksudnya tak ada pilih kaum ke apa. Memang kita target semua kaum. Peringkat umur bermula daripada memang dari bawah lah. Pada akak boleh cakap dalam 2-3 tahun dari bawah hingga ke orang tua pun boleh. Target customer kita memang target lokal dulu. Lokal resident dekat tangkap ni sendiri. Dan kita boleh cakap yang kita kat tangkap ni akak tak ada saingan lah. Tak ada pesaing sushi lain tu. Sebab tu kita boleh target customer yang area sini dululah. Kita tak target luar dulu. Kita target sini. Dan next target akak tu yang akak pencapaian kita yang kiranya pencapaian pertama kita buka outlet di Jasin tu lah. Kita cuba kenalkan dekat Jasin pula. Target customer kita tu. Macam sekarang customer target kita lebih pada kita punya produk B40 ke bawah, B40 kira B40 lah. B40 bermula dengan B40 pun boleh beli umpamanya harga tu. Kita memang tak letak harga tinggi macam harga kat tempat lain, sushi lain. Sebab kita nak semua golongan boleh rasa. Bermula daripada B40 sendiri. Tak nak macam ada produk yang kedai memang, sebab akak dah jumpa banyak business owner, dia memang ada kedai yang jenis memang dia orang target M40 ke atas pun ada. Ada yang target T20 ke atas saja pun ada. Memang ada. Target customer dia memang tu. Dia tak target pun B40 datang. Sebab tu dia berani letak harga dia mahal-mahal. Ada memang kita boleh buat macam tu. Kita boleh set. Tapi untuk akak memang akak start dengan B40 ke atas. B40 pun dah boleh. Lepas tu kita punya, nak cakap kita punya macam tarikan serendah RM1. Sushi RM1 kita ada. Bukan semua, serendah, bermula dengan RM1. Sebab ada beberapa outlet sushi lain akak perasan tak, paling rendah dia paling murah pun RM1 10 sen atau RM1 20 sen. Yang RM1 dah tak ada. Tu contohlah. Dapat tak? Dapat. Kiranya akak target B40 lah. Ada tak cara yang aku gunakan untuk memastikan kualiti produk akak terjaga? Adakah? Ada tak cara? Ada tak cara akak memastikan kualiti produk akak terjaga? Cara yang akak gunakan lah untuk
jaga kualiti? Kita QC lah. Quality control tu penting lah. Cara akak quality control akak sendiri yang akan check lah. Check. Pentingnya tu kita kena ada SOP lah kiranya. Bila kita ada SOP dan SOP tu perlu yang bahagian production kena ikut, dan kalau cara nak check tu kita kena buat QC lah. Paling-paling kalau untuk akak sebenarnya kerap lah juga buat QC tu. Quality control ni kita kena buat at least, dia bergantung juga tengok, tapi biasa kita buat tengoklah seminggu sekali ke macam tu. Untuk pastikan konsisten lah produk kita, macam mana yang produk yang dikeluarkan tu konsisten lah, sama je. Betul lah. Kena ada QC lah. Terima kasih Akak. Okay. Ini ada soalan lagi? Yang lain ada soalan lagi tak? Apa teknologi yang akak gunakan untuk urusan operasi perniagaan? Apa tu? Apa teknologi yang akak gunakan untuk urusan perniagaan ni? Dia cakap yang media. Alat Teknologi. ataupun teknologi yang akak gunakan untuk buat sushi tu. Oh, teknologi, okey. Untuk sushi kita ada mesin sushi. Kita ada, pernah tengok tak mesin dia yang boleh keluarkan nasi tu. Sebab masa kita awal-awal dulu kita pun tak ada benda tu. Kita manual je. Tapi lepas pada tu kita improve, kita ada mesin lah. Kita ada sushi machine untuk keluarkan sushi tu ketul macam mana. Teknologi untuk pembuatan Maksudnya dalam pembuatan permulaan dulu akak kepal-kepal je lah nanti. ada pakai mold, ada mold. Kita tak pakai tangan lah, kita ada mold dia. Tapi lepas pada tu masuk tak sampai setahun, kami keluarkan model sendiri juga tanpa bantuan orang, kita beli mesin. Itu untuk pembuatan lah. Untuk pengurusan sales pun kita ada pakai sistem. Untuk pengurusan kedai pun kita ada sistem. Untuk staff pun kita ada sistem. Semua kita pakai sistem. Gaji semua. Itu untuk pengurusan kedai lah. Boleh tak? Okey. Okey Kak, nak tanya. Kenapa akak memilih sushi untuk membuat perniagaan? Akak minat sushi ke macam mana? Betul, sebab minat. Memang minat. Suami isteri minat. Dari situ idea tu datang nak buat tu. Dan macam cakap tadi, kita, minat tu dan diiringi dengan macam nak orang tahu, yang nak buktikan yang street sushi tu sedap sebenarnya. Tak semua tak sedap. Sebab kalau perasan kebanyakan orang jual sushi, ramai boleh buat sushi. Tapi dia buat kadar nak jual. Bukan nak dapatkan rasa. Ada orang tu dia pandai buat. Dia buat. Tapi dia tak makan tu sushi. Dari situ pun dia dah tak tahu sebenarnya rasa sushi betul macam mana. Itulah. Dia penting pada kita punya minat tu sendiri juga terhadap produk tu. Kita sendiri memang bersungguh dengan produk tu, kita dapat. Kita boleh buat produk tu. Kita kena in love dulu dengan produk tu sendiri. Produk yang kita buat tu. Kalau kita sekadar nak berniaga je suka-suka, tak boleh. Untuk sesuatu produk lah, pada akak kena minat betul-betul. Kena fokus minat produk tu yang kita buat tu lah. Macam suka kek, buat kek, macam tu. Dia memang passion dia, orang cakap. Kena ada passion. Macam mana akak tangani kalau ada pelanggan-pelanggan yang berkata negatif tentang perniagaan? Okay, first ni biasa, memang biasa. Mana-mana pun memang kita akan terima benda ni. First, kita jangan sekali macam marah ke apa, jangan. Kita terima dulu. Kita terima teguran tu secara baik. Kita cakap dekat customer, kita akan improve lagi. Kalau masih dia tak puas hati, contoh itu kalau yang macam dia komen
kenapa ni, kenapa tu, kenapa macam ni, kenapa macam tu. Kita terima dulu. Kalau kita boleh jawab kenapa, sebab kita dah buat yang betul tapi dia still pertikaikan, kita jawab dulu. Tapi ada cara dia. Berhemah lah. Dan kalau perlu kita ganti, kita ganti. Contoh macam customer tu tak puas hati, kenapa ni hari ni mayonis sikit contoh. Kenapa ni kat sini macam ni ada sikit. Kita gantikan baru. Memang kita akan ganti yang baru terus. Percayalah memang customer tu akan okey lepas tu. Biasa macam tu lah. Kita jangan sesekali macam bertindak balas yang negatif balik. Sebab macam betul lah orang kata yang customer always right tu. Walaupun dia tak betul pun sebenarnya, tapi kita kena juga betul. Rasa dia betul. Untuk maintain. Sebab tu cara kita nak customer yang loyal dengan kita. Yang setia dengan kita, biasanya kita kena jaga. Customer tu yang paling kita kena jaga. Dengan customer baru juga pun kesama sebenarnya, kena jaga. Caranya macam tu lah. Kita bagi dia, biasa lagi satu kita bagi dia voucher. Macam tu lah cara kita nak tangani balik. Ambil hati dia balik lah. Kalau ada kesilapan tu datang dari kita. Ada lagi? Ada lagi. Ada tak cara agar mengatasi persaingan dalam industri perniagaan ini? Cara mengatasi? Persaingan. Ya, jual sushi. Persaingan. Okey. Cara nak cakap cara nak atasi tu tak ada lah nak atas macam mana cakap kita ada strategi dia pernah dengar tak USP, unique selling point, pernah dengar unique selling point? Unique selling point ni penting untuk setiap perniagaan, penting untuk sesuatu produk, which is dia yang membezakan kita dengan orang lain. Untuk USP, dalam USP ni kita ada banyak apa orang kata, kita boleh listkan USP produk kita sendiri, tak kisah macam contoh harga, macam mana kita cara nak atasi persaingan tadi tu kan. Okey, kita kena ada keunikan produk kita sendiri. Contoh keunikan tu, kita macam cakap sushi kan, pasal tak kalau orang suka buat kelainan, macam tu lah. Sebenarnya macam akak ada beberapa sushi topping yang kita ubah, bukan kita ubah tau, yang kita ada beberapa jenis yang Melayu. Contoh sebelum ni kita ada otak-otak produk, pernah makan otak-otak tak? Otak-otak kita jadi topping. Nasi tu kita tak ubah pun, nasi tu semua sama, nasi beras Jepun semua sama, tapi kita ubah sebelah atas. Lepas tu kita pernah buat daging dendeng atas dia. Kita ada buat sushi sate. Kita nak kata Melayu kan, bukan kita melayukan sushi tu. Kalau kita melayukan sushi tu, kita pakai pulut tak? Kita pakai beras Jepun enggak, tapi isi dia tu kita buat pelbagai. Yang macam tu. Itu USP kita. Unique selling point kita. Yang tu mungkin cara, orang kata kita cara nak atasi, bukan nak cara nak atasi. Cara nak membezakan kita dengan pesaing penjual sushi yang lain. Macam tu. Itu cara kami lah. Kita kena ada keunikan untuk produk tu sendiri. Harga pun boleh jadi juga. Mungkin kita ada jual harga sushi RM1, orang lain tak ada. Itu cara kita bersaing lah, bersaing sihat. Persaingan sihat lah macam tu. Akak, kami tertinggal satu soalan penting. Nak tanya lah pasal latar belakang akak sendiri. Macam nama, umur, asal mana, anak berapa. Okay, background sendiri lah, personal lah nak tulis ke? Boleh ada record Okay, cakap je Okay, nama akak Nur Syafiqah binti Ghazali. Akak asal Kelang Selangor dan menetap di Tangkak selepas kahwin. Background akak, sekarang akak tengah buat PhD dan course civil engineering dan umur 32 tahun. Lagi apa? Mas nak tanya apa lagi tu? Personal lagi. Berkaitan pelajaran.
Maksudnya kat dulu sekolah mana, sambung belajar kos Okey. apa. Sekolah, aku pergi sekolah yang form 4, form 5 lah, sekolah teknik Sepang. Lepas sekolah teknik Sepang tu akan masuk matrik kat Pahang, lepas tu akan sambung degree. Lepas matrik tu sambung degree dekat Tun Hussein On, UTHM, Johor. Lepas tu terus sambung master. Master pun sambung master civil engineering. Lepas tu terus sambung PhD sampai sekarang. Tengah buat PhD lagi lah. Dalam masa tengah buat PhD ni akak mulakan perniagaan tu. Mulakan perniagaan sushi ni. Dan ke arah yang sekarang memang fokus ke bisnes lebih lah. Senang cerita macam tu lah. Tapi PhD masih Maksudnya ongoing lagi. sekarang kan Maksudnya sekarang kan akak kan tengah sambung PhD kan. Pelajaran tu mengganggu akak tak untuk buat bisnes? Atau bisnes yang mengganggu akak dalam pelajaran? Ke akak boleh start, macam mana akak stabil Sejujurnya management time akak untuk belajar sambil bekerja? Okey, sejujurnya akak tak boleh kawal benda tu sebab memang sekarang ni nampaknya tak balance lah. Lebih pada fokus ke bisnes tu. Nampak macam bukan kita nak cakap mengganggu, dia tak mengganggu pun, tapi itu atas diri kita sebenarnya untuk tangani benda ni. Tapi apa yang akak buat sekarang, akak buat penangguhan PhD tu sampai bisnes ni stabil balik. Maksud stabil tu dah boleh lepas betul-betul. Untuk macam kita dah bagi kepercayaan kepada pekerja, semua kita dah boleh lepas semua, kita baru fokus balik lah buat PhD tadi tu. Dia sebenarnya memang kena balancekan lah eloknya. Cuma untuk akak jujurnya sekarang tak. Memang PhD akak yang macam ke laut sikit. Macam tu. Tapi korang jangan ikut pula. Maksudnya kalau once belajar sebenarnya pada akak fokus habiskan dulu. Tapi sebab orang cakap rezeki kan dia datang, dan PhD ni pula akak yang ke ni sikit lah. Ke laut sikit. Macam tu. Okey. Dan ada apa-apa soalan lagi tak? Tak ada. Lukman tak nak tanya apa-apa? Senyap je. Okay Kak, nak tanya kata-kata untuk generasi yang baru menjurumus dalam bidang perniagaan. Kadang-kadang orang muda ni dia nak berjaya terus tanpa untuk melintas jaluan yang permulaan. Boleh tak bagi kata-kata? Orang muda sekarang ni lebih pada nak terus berjaya maksudnya. Nak terus cepat dapat duit. Betul tak? Kadang-kadang generasi muda sekarang dia hanya melihat kejayaan orang lain, tapi dia tak tengok pada melalui yang dilalui oleh peniaga tu. Dia terus nak ingin kejayaan tu. Macam ni apa yang Kak boleh cakap kalau betul lah memang bisnes ni macam best tau sebenarnya. Benda-benda yang sukar tu lah. Macam pada kalau korang nak contohi bisnes yang dia memang mula dari bawah tu, maksudnya dia bukan, pernah dengar MLM? Pernah dengar tak? MLM, perniagaan MLM. Skin cepat kaya. Cepat kaya dia macam tu. Aku perasan produk-produk pun banyak. Aku tak nak sebut produk apa tu, tapi banyak student buat benda tu. Sebenarnya bagus pada akak, tapi cara tu tak sihat untuk jangka masa yang lama. Macam itu produk tu kau menjual, tapi sebenarnya bukan menjual, mencari orang bawah untuk jana income kau yang berterusan. Macam tu, faham tak? Tapi pada akak lah, itu pada akak bisnes tu kurang sihat lah. Macam cuba jangan contohi yang tu lah. Contohi memang bisnes yang macam bermulanya memang dari bawah lah. Macam korang mesti kenal kayak ramen semua tu, itu memang layak dicontohi lah. Itu memang sangat. Kami pun dia background engineer kan?
Betul. Dia pun sama. Tapi dia pun dulu dia bermula pun susah juga. Macam akak ni akak nak cakap akak bermula susah tu ada kesusahan dia. Contoh akak kan berniaga bermula dengan jalanan kan. Kemah. Bermula dengan buka kemah. Macam tu. Hujan panas. Itu memang kalau cerita memang itu antara suka-sukanya lah. Cuci tak habis. Hujan lebat. Itu semua yang pernah kita rasa lah. Selalu yang tu. Itu antara cabaran dia lah. Cabaran lagi itulah memang pada orang kena contohi perniagaan yang memang betul-betul mula dari bawah. Banyakkanlah macam membaca yang kisah-kisah dia orang lah. Kalau ada yang pernah share tu cuba. Lepas tu banyakkan join program-program perniagaan juga yang kat luar. Ada je yang memang untuk student. InScan tu pun ada untuk student perniagaan. Dia memang ada buka. Jadi dari situ korang kalau nak mula bisnes, nak buat produk apa, korang boleh dapat idea dari situ. Belajar macam mana nak mula. Lagi bagus sebab korang mula dari bawah. Bukan macam ada orang dia berniaga dulu baru belajar. Dia sepatutnya yang eloknya belajar dulu baru buat bisnes. Itu insya-Allah lah boleh kurangkan kesilapan dalam bisnes. Biasa bila orang yang banyak dah bisnes, bila banyak yang dia tak tahu, dia banyak salah, banyak tu dia mula balik. Dia macam tu lah. Banyakkan ni je lah pada kat contohi yang betul-betul memang mula dari bawah niaga. Bukan yang korang terus nampak kaya terus tu. Itu tak tahulah tu. Kurang sikit yang macam MLM semua tu. Dia student tapi dia mencari student lain untuk tolong dia juga sebenarnya. Yang bawah-bawah dia tadi yang akan bekerja untuk jual produk tu. Sedangkan dia duduk bawah student tadi dah dapat duit dah. Dia duduk bawa daftar bawah dia, daftar. Orang tertarik sebab nampak income dia. Income dia sekian-sekian sebulan. Tapi macam mana nasib kau pula? Macam tu. Memang dia akan ajar macam mana nak menjual, macam mana nak letak produk ni dekat kedai ni. Tapi tu pada kat tu itu lebih pada aku tak minat lah macam. Tapi tak tahulah kalau korang minat okey je sebenarnya. Sebab asalkan duit juga. Tapi tu bisnes lain lah. Bisnes niche yang lain. Bisnes ada macam-macam. Kan korang lagi banyak lagi kan ilmu pasal perniagaan. Akak pun boleh belajar nanti. Korang ada tips untuk macam mana nak lancarkan lagi perniagaan? Azrin boleh jawab. Macam mana? Ada tips tak? Akak pun nak belajar juga. Sebab memang akak tak ada. Akak ada subjek usahawanan dalam engineering pun ada sebenarnya. Tapi sikit lah sangat. Kita belajar usahawan, dia tak minta tips. Kita belajar usahawan. Tips yang korang belajar macam mana nak lancarkan sesuatu perniagaan? Tak masuk dulu lah. Saya. Nak boleh share apa-apa tips? Strategi. Akak tanya pula strategi perniagaan yang baik, yang sihat untuk kami. Mungkin memang perlu belajar pun lagi. Sampai sekarang memang akak masih belajar pasal bisnes. Tak cukup lagi sebenarnya, sangat sikit. Kalau macam akak kat, contohnya macam satu kita kena buat perniagaan, macam mana contohnya nak marketing apa semua tu. Sama cakap kita belajar edit untuk poster, buat media untuk marketing. Lebih macam tu lah target dia, target apa. Kita boleh buat ni punya target value customer market value. Market value ni kita buat pengiraan penduduk dekat tempat. Cakap tadi akak target tangkap punya resident, penduduk kat sini. Kita boleh tengok statistik penduduk. Dari situ kita boleh kira berapa, kita target lah, letaklah umur berapa yang kita nak. Orang Melayu ke, orang apa ke. Cakap semua kaum dan umur tu kita ada had dia. Dan umur tu. Jadi dari situ kita boleh dah boleh target dah berapa pembeli kita. Berapa orang yang makan sushi. Kita kena letaklah benda tu. Itu market value, market target kita untuk sesuatu tempat lah. Itu salah satunya lah.
Betul tak macam tu? Betul. Betul tak? Betul. Kena buat pengiraan juga sebenarnya kalau nak ni lagi. Uh, Kalau macam Ada betul tu. Dia nak tanya. Kakak, saya nak tanya, Mm-mm. ada tak nilai ataupun prinsip yang akak pegang dalam menjalankan perniagaan? Apa dia tanya? Basic. Disiplin dengan konsistensi lah pada akak lah. Itu prinsip. Okey, untuk suami, macam akak kan berdua dengan suami kan. Pada akak, suami akak lagi pentingkan disiplin lah. Disiplin tu sangat penting. Disiplin dengan konsistensi tu. Maksudnya kalau disiplin tu waktu operasi kedai. Ini tadi soalan macam mana? Sorry, soalan tadi? Nilai ataupun prinsip yang akak pegang dalam menjalankan perniagaan akak? Contoh dalam perniagaan, kenapa akak cakap disiplin tu penting untuk waktu operasi tu paling penting. Contoh kita cakap kita buka hari Isnin hingga Rabu. Contoh Isnin hingga Jumaat contoh. Tiba-tiba hari Selasa, contohlah hari Rabu kita cuti. Tiba-tiba kita tak bagi tahu. Benda tu kan membuatkan customer tak best kan. Customer dah macam excited nak datang hari Rabu tu contoh. Kenapa tutup? Tu disiplin. Itu sangat penting. Disiplin tu satu. Kita pegang benda tu sampai sekarang. Kalau kita kata tutup, kita tutup. Cuti. Kalau kita kata buka, macam mana pun kita kena buka juga. Tu untuk disiplin lah. Dan untuk konsistensi tu maksudnya dia in terms of banyak benda lah. Yang penting kita kena konsisten dalam production kita lah. Rasa, dari segi rasa semua tu, itu penting lah. Banyak memang kena pegang betul-betul lah supaya nak maintainkan kita punya perniagaan tu sustain sampai sekarang lah, sampai bertahan sampai sekarang. Itu penting pada akak lah. Itu untuk lubuk sushi lah. Kalau orang lain tak tahulah, lain-lain kan orang punya ni. Okay. Ada lagi? Perancangan perniagaan yang apa? Kalau beritahu lah. Perancangan perniagaan yang akak buat lah. Macam tu? Ada tak perancangan perniagaan yang akak buat? Ada? Contohnya? Okey, dia rancangan perniagaan dia. Dalam rancangan tu kita kena masukkan semua tu lah macam awak cakap tadi. Visi misi tu ada. Objektif. Lepas tu kita kena ada dia lebih pada macam nak cakap kita background company, penyata akaun kita, lagi akaun kita tahunan kita macam mana, income kita, lagi strategi perniagaan kita apa, segala costing semua kena kira, kena tunjukkan dalam tu. Dan strategi marketing kita apa, sebab orang baca, orang nak tahu kenapa, apa strategi perniagaan awak ni. Kita nak tahu juga macam mana kita nak yakinkan yang investor tadi tu berani nak invest kat kita tadi. Jadi dia akan bacalah strategi perniagaan kita apa. Lagi kita punya tempat, location penting dalam rancangan perniagaan kita. Sebab tanya Tempat tu mainkan peranan yang sangat penting sebenarnya, sebab dia orang nak tahu kat mana tempat kedai yang akan dibuka tu. Okey tak kawasan tu, pelanggan kat situ macam mana, dah study tak market type, market customer tadi tu macam mana, apa semua. Dalam tu semua kita kena includekan lah benda-benda tu. Memang kena detail lah rancangan perniagaan tu. Untuk kalau kita nak mohon bantuan ke apa-apa pun kena perlu rancangan perniagaan yang baik lah, yang betul-betul lengkap. Okay. Bagaimana cara aku uruskan risiko perniagaan ni? Uruskan? Risiko perniagaan ni. Mungkin daripada segi kualiti. Sorry, macam mana tadi? Cara aku uruskan risiko dalam perniagaan.
Mungkin daripada segi kualiti produk akak. Teruskan risiko. Tadi kata tak ni? Risiko okay. Cara kita nak kontrol risiko tu yang tu macam nak cakap macam akak kita nak kurangkan risiko tu pun kita kena ambil average hari yang maksudnya average hari yang kita kena study kawasan kat situ. Hari yang okey, hari yang tak okey tu kita dah boleh jangka. Macam kat tadi awal bulan, tengah bulan dengan hujung bulan. Yang biasa okey awal dengan hujung. Tengah yang tak okey tu kita kurangkanlah kuantiti. Kita buat tu. Contoh production kita kurangkan sikit. Itu cara kita kontrol risiko lah. Kita kurangkan production kita. Kita tak buat banyak lah contoh. Contoh sehari kita buat 1000 contoh. Kita buat 700 mungkin. Macam itulah cara kita kurangkan risiko tu. Tapi kena study market kat situ macam mana dulu. Menjawab soalan tak? Boleh. Jawab. Okay, Kak. Ada. Okay, untuk soalan terakhir, boleh tak akak bagi nasihat kepada para usahawan yang apa? Sedikit nasihat untuk usahawan baru. Macam Usahawan yang kesimpulan. Kena? Macam kesimpulan nasihat. Kesimpulan. Nasihat lah dari akak. Untuk apa macam usahawan bakal usahawan kita orang. Kat tu pun awak tanya macam poin yang saya jawab siapa? Okay. Nasihat akak mungkin macam kalau dengar klisénya tapi betul. Jangan give up. Tak apalah. Jangan give up. Betul. Sebab akak pun sebenarnya hampir give up. Bila skill sikit kita give up. Betul. Kita give up sampai akak pun fikir akak ada benda lain boleh buat. Sebab ada buat PhD lagi kan. Akak give up sebenarnya. Tapi suami akak tak give up. Dia bukan orang yang jenis macam tu. Jangan give up lah, betul. Jangan give up. Kena lepas tu disiplin tadi akak cakap sangat penting. Kalau kita tak disiplin, macam mana perniagaan tu nak berjalan? Kita pun sendiri buka tutup. Itu satu benda yang paling tak elok sebenarnya dalam perniagaan kedai. Walaupun kau berniaga tepi jalan pun, kena ada hari, tetapkan waktu operasi tu. Itu penting. Lepas tu kena konsisten tadi macam cakap. Konsisten ni macam-macam maksud dia. Maksudnya dalam cara produk tu sendiri konsisten, rasa apa semua. Jadi itulah. Jangan give up. Belajar lagi. Jangan berhenti belajar dalam perniagaan. Jangan rasa dah cukup walaupun dah kaya macam mana pun, rasa dah berjaya, dah ada 10, ada 100 outlet sekalipun, jangan berhenti belajar perniagaan. Banyak lagi ilmu lagi dalam perniagaan ni. Cari lagi, belajar lagi. Jangan malu tanya owner-owner lain tu. Macam mana perniagaan dia. Bukan kita nak korek rahsia dia, nak tahu sales dia ke apa, tak. Kita belajar strategi dia, kongsi macam mana. Belajar strategi dia uruskan perniagaan, macam mana dia berkembang macam ni. Belajar dari situlah. Lagi itulah saya cakap. Kena itulah. Yang itulah. Faham kan? Okay. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak dan segala perkongsian yang Kak bagi selama hampir 1 jam ni. Kita nak minta maaf salah silap kekurangan dari kita orang. Terima kasih sebab Akak sudi luangkan masa dengan kita orang walaupun last minute sangat. Terima kasih banyak. Itu Mbak Azlin. Semua tahu Azlin pernah cakap Apa? Dia kawan saya lagi je. Yang lain tak tahu. Kita orang baru first time meet ni dekat Google Meet, kita orang baru first time jumpa. Oh. Okay. Harap membantulah. Kan ni tak layak lagi dicontohi sebenarnya. Sebab yelah masih kurang lagi. Banyak lagi. Mungkin boleh cari lagi buat research dekat yang usahawan-usahawan lain yang dah macam-macam. Tapi pun itu pun masih belum tentu lagi diorang dah berjaya. Walaupun nampak diorang dah kaya gila pun, sebenarnya diorang tak berjaya lagi. Kenapa? Kita tak tahulah macam-macam. Politik dalam bisnes pun ada macam-macam sebenarnya. Itu pun
kita contohi orang yang betul-betul yang okey lah. Jangan yang kita contohi orang yang dah kaya-kaya tu pun tak ni. Ada je orang yang dia berjaya tapi dia humble je. Ada. Macam tu lah. Dalam perniagaan ni memang banyak lah. Kena banyak lah lagi baca, tengok, research lah, buat research. Okay? Coba. Okey Kak. Okay. Ya. Okay. Sama. Bye. Terima kasih Kak. Okay. Bye. Assalamualaikum. Ya.